Masihkah kau ingat suatu ketika dahulu, mekanisme kamera hadapan bergerak menjadi satu fenomena baru dalam rancah telefon pintar. Tetapi lama-kelamaan dalam diam, rekaan yang dikatakan sebagai pemacu masa depan hilang tanpa kabar berita, menjadi satu sejarah, sebuah cerita klasik untuk masa depan. Sekarang tahun 2021. Tanpa ramai sedar, ada satu jenama yang masih berpegang teguh dengan adat yang sepatutnya sudah pupus ditelan skrin berlubang. Berdiri seorang diri tanpa pengikut di belakang. Seperti babak terakhir filem V for Vendetta, berani membawa perjuangan memartabatkan kedaulatan kamera berputar. क्या ये मेरा समझ में नहीं आता है, मेरा मालूम नहीं, समझ में नहीं आता है. Kira sikit lagi nak sampai lah. Ini adalah hikayat tentang sebuah telefon yang kurang kasih sayang. Saudara, kamera berputar belit ini bukanlah sesuatu yang baru. Cuma mungkin siri sebelum ni tak dibawa masuk ke pasaran tempatan. Jadi maafkan saya jika pembukaan video saya sedikit menggelaboh tetek. Bukan apa abang-abang bros sekalian, kameranya terkehil-kehil, terkial-kial. Saya seringkali mendapat jelingan cemburu dari orang sekeliling yang rupanya hanya imajinasi. Bila agaknya nak habis PKP ni, boleh jadi gila aku ni. Struktur kamera berputar ini diperbuat daripada logam tahan lasak dan lebih ringan, memastikan motor di dalam bertahan dengan lebih lama. Malah kamera yang tersembul ni juga mempunyai daya tahan sehingga 35 kg. Walaupun begitu, saya rasa adalah lebih selamat sekiranya saya menggunakan sarung tambahan yang telah disediakan dalam kotak. Ia bukan sejenis sarung getah tetapi sarung yang keras. Sangat tidak selesa untuk dipegang. Lanjutan daripada itu, saya menyarungkan pelindung Rhino Shield yang dibuat khas untuk Zenfone 8 Flip. Menyadari kameranya akan tersembul keluar jika digoncang-goncang, dihayun-hayun, dihenjut-henjut. Ini membolehkan saya membuka menutup bahagian yang terdedah demi menjaga kehormatan kameranya. Paling saya tak berapa gemar bila ada bunyi yang tidak menyenangkan. Bunyi kameranya yang longgar ni tidaklah memudaratkan, tetapi ia memberi saya satu perasaan tidak selamat dan rasa tak tenang. Walaupun saya sudah pakai sarung pelindung, macam korang jugalah, dah pakai protection pun jangan ingat selamat. Saya suka apabila mereka meletakkan ikon pada aplikasi kameranya dan pakai butang laras suara untuk mengubah sudut kameranya ketika saya sedang mengintai pula. Maksud saya mengintai pemandangan alam semula jadi. Saya lihat rata-rata juri di luar memberikan markah yang rendah untuk kameranya. Saya faham kerana masing-masing mahu menjadi yang pertama. Tetapi macam saya yang berlewat ni, saya mendapat 2 kemas kini yang memperlihatkan penambahbaikan kualiti kameranya. Maka pandangan saya mungkin berbeza dengan yang lain.
Kontras dan warna hitam pekat memberikan imej yang kemas. Dalam mod portrait, warna kulit pula kuning langsat kelihatan semula jadi, namun kabur di belakang kurang dramatik walaupun sudah pada had maksimum. Dalam keadaan cahaya yang kasar, subjek juga nampak terang dengan imej yang jelas. Penambahan efek HDR adalah nipis dan tidak keterlaluan dengan biru langit tidak menjadi biru laut. Kamera zoom telefoto menghasilkan imej yang baik bersama profil warna yang konsisten walaupun tidak berupaya untuk teropong lebih jauh, tetapi ini adalah kelemahan yang mudah untuk dimaafkan. Kualiti kamera sudut lebar juga harus diberi pujian dengan penghasilan imej yang baik secara keseluruhannya dan memandangkan kameranya mampu berputar, jadi tak perlulah untuk saya mengulas dengan lebih mendalam tentang kamera hadapannya atau kamera belakangnya. Antara kelemahan yang saya dapati tentang kameranya adalah satu, white balance gambar yang kadang-kadang tidak konsisten, dan gambar pada waktu malam pada saya hasilnya tidak kemas walaupun kurang hingar, tetapi butir perincian seakan kabur dan tidak jelas. Dan secara keseluruhannya gambar agak gelap walaupun dengan bantuan mod malam. Dengan ketiadaan penstabilan imej optikal, rakaman bergegar dan dynamic range yang agak sederhana. Kemudian, apabila saya mengaktifkan fungsi HDR, peranti ini tidak mampu merekod pada rakaman 60 fps. Fungsi HDR-nya juga menyebabkan masa memproses imej agak lambat. Bahkan juga apabila saya menggunakan fungsi motion tracking, aplikasi kameranya seperti terbeban dan seakan tidak mampu menggalas tugas yang berat sehinggakan ia gagal berfungsi. Kemudian saya sering menerima teguran apabila membuat panggilan video di WhatsApp. Rata-rata mereka mengajukan soalan, kau pakai phone apa ni Mat? Apa hal buruk sangat? So ini adalah rakaman Full HD 60 frame per second daripada kamera app. So ini adalah rakaman Full HD 60 frame per second daripada kamera app. Ini adalah contoh rakaman terus daripada Instagram Stories. Video compressionnya tidak sekeras telefon Android yang lain. Namun begitu jika saya merekod video terus melalui aplikasi Instagram, ceritanya masih sama. Ini dek kerana pihak Instagram dan WhatsApp mengambil jalan mudah dengan mengambil rakaman melalui screen recording, bukannya rakaman daripada kamera. Malangnya, tebukan lubang berahi bicu audio 3.5mm terpaksa ditampal sebagai tanda memberi hormat kepada kamera flip hidangan istimewa dalam menu kali ini. Berbeza dengan adiknya si kecil Zenfone 8, Zenfone 8 Flip lebih berisi dan berlecak sikit. Mana idoknya bumper besar, tinggi lampai atau jenuh? Cukup ke sebelah tangan? Jari kelingking saya akan merasa kebas yang saya jadikan sebagai tapak. Jadi saya terpaksa menggunakan dua tangan saya untuk mengemudi jentera yang berbadan besar ni. Ada bagusnya juga bila kedua-dua tangan saya berada di peranti ini, menghindari daripada terjadinya insiden yang tidak berbau. Jatuh pelepok, kena muka, sakit mat, berat ni. Pembesar suara stereo sangatlah di luar jangkaan, kuat dan lantang seperti tembakan das mercun malam merdeka. Dari depan penuh je skrin. Puaslah puas, orang kata boleh lemas. Sejujurnya saya berpendapat skrin yang luas begini sepatutnya menggunakan panel Quad HD untuk memberikan pengalaman lebih menghayalkan. Walaupun tanpa sokongan 120Hz, ia tidak mendatangkan kegelisahan yang ketara memandangkan kebanyakan permainan masih lagi dimainkan pada 60 dan 90 fps. Adakah ia sekadar untuk kemasyhuran semata-mata? Kedua, panel Super AMOLED ini menghasilkan dynamic range dan kontras warna pada spektrum yang luas. Malah penghasilan imej lebih berkualiti keseluruhannya berbanding Realme GT dalam video saya sebelum ini. Sebagai gambaran mudah, jika saya membawanya keluar dari pagi hingga ke lewat malam,
tiada masalah, tiada rengitkan, cukup bekalan. Tetapi itu pun jika saya hanya ringan-ringan je dengan dia. Kendati pun begitu, sebagai mobile gamers, ketika saya berada di dalam medan perang, sudah semestinya saya akan mengganas secara rakus. Saya mengaktifkan mode high performance pada tetapan grafik tertinggi dari 100%, 1 jam pertama turun ke 73% dan 2 jam seterusnya turun sehingga 46%. Saya lihat perangai cepat panas baran pada adiknya si comel Zenfone 8 bukan lagi isu besar. Model Flip ini seakan kakak sulung yang lebih tenang, matang dan bersikap lebih terbuka, sedia menerima kehangatan di waktu kemuncak. Wah, panas juga sebenarnya, cuma ambil masa lama sikit. Dan prestasi dan bacaan FPS adalah konsisten sepanjang saya merakusnya. Pengecasan penuh mengambil masa 1 jam 55 minit. Tidak sepantas yang diharapkan. Ini mungkin kerana pendekatan Asus dalam menjaga kesihatan dan kerohanian baterinya melalui ciri pengecasan tambahan Battery Care yang tersedia pada antarmuka Zen UI 8. Melalui antarmuka Zen UI 8, terdapat hanya beberapa aplikasi yang diletakkan seperti kamera, gallery dengan beberapa lagi ciri tambahan seperti Smart Key di mana saya boleh menekan 2 kali butang kuasa untuk tugas tambahan seperti screenshot atau sebagainya. Ciri Game Genie, ciri bantuan gerak pintas ketika saya berada di dalam gelanggang permainan. Zen UI 8 ini bukanlah antarmuka yang paling intuitif kerana ia terlalu ringkas dengan berwajahkan seperti Android asli. Saudara, ini jelas Zenfone 8 Flip adalah peranti andalan yang kurang kasih sayang dan perlu diberikan lebih perhatian. Mungkin kerana rekaan kamera berputar yang seakan keterlaluan menimbulkan prejudis. Dengan segala penjelasan yang telah diberikan, kenapa Zenfone 8 Flip ini kurang mendapat perhatian? Entahlah, Mat. Saya sebenarnya dah sebulan dah pakai. 3 kali dah saya tukar. 3 kali ending saya tukar. Peranti ini mempunyai banyak kelemahan. Skrinnya bukan 120Hz. Tak apa. Bukan Quad HD pun tak apa. Kameranya bukan 108MP pun tak apa. Tak penting pun bilangan nombor tu. Tiada pengecasan pantas tanpa wayar pun tak apa. Cucuk je. Tak ada kalis air, tak apa. Jangan terjun kolam. Kameranya sederhana. Kualiti gambar yang dihasilkan okey. Cuma aplikasi kameranya yang perlu diberikan tambah baik sedikit. Prestasi hampir menyerupai ROG Phone. Kameranya tiada OIS. Itu mungkin sesuatu yang pada saya langkah yang silap dari Asus. Pesaing dia yang rapat adalah Xiaomi Mi 11 dan bagi saya spesifikasi tak bermakna apa-apa. Line up Zenfone dia orang setahun sekali je, Mat. Meaning to say, dia orang ada masa yang banyak capability untuk fokus. Tak macam Realme dan Xiaomi. Kalau device dia orang dibiarkan begitu sahaja tanpa ada support dengan lambakan model-model yang begitu banyak. On the other hand, previous record Asus sendiri pun tak adalah bagus mana pun. Macam ROG Phone 3 pun tak ada dapat lagi Android 11. Tapi dia ada flip camera, bro. Kamera dia flip, bro. Do you even flip, bro?